Nasional 8 edisi 19 Januari, paparan-paparan utama yang menanti anda malam ini. 33 sekolah di Sarawak diarah tutup akibat banjir. Pemotongan perbelanjaan operasi stabilkan ekonomi negara. Dan SOP tempat kerja ditambah baik, lindungi petugas wanita. Untuk butiran lanjut, terus setia bersama saya, Fatil Hidayat Ghazali dan Nur Rashikin Abdul Rahman dalam Nasional 8. Kami mulakan Nasional 8 malam ini dengan perkembangan banjir di Sarawak. Sebanyak 33 daripada 55 buah sekolah di Sarawak yang dinaiki air kini diarah tutup membabitkan 2,696 pelajar sekolah biasa dan 765 pelajar sekolah berasrama. Penutupan sekolah itu melibatkan daerah Sirian, Limbang, Padawan, Bauk Baram, Samarahan, Lawas, Mukah dan Miri. Sementara itu, seramai 186 penduduk terjejas banjir melibatkan 3 buah rumah panjang di Kuala Balingian masih ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara Sekolah Kebangsaan Kuala Balingian. Hari ini masuk hari kedua, 65 buah keluarga masyarakat Iban ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara setelah kawasan rumah panjang mereka iaitu Rumah Meling, Rumah Jinggap dan Rumah Ding dinaiki air sehingga lebih 1 meter. Tinjauan RTM mendapati keperluan makanan dan minuman penduduk disediakan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Sarawak yang diketuai pegawainya Hanggul Katot serta dibantu agensi-agensi lain. Datang ke Pusat Pemindahan Banjir untuk sama-sama merasai bagaimana situasi awal rakan-rakan kita yang ditimpa musibah banjir di Kuala Balingian ini, dan kita juga membawa sedikit sumbangan untuk diberikan sebagai permulaan. Ya, dan kita mengharapkan cuaca akan kembali baik supaya keadaan tidak menjadi lebih buruk. Sementara itu, tinjauan di beberapa kawasan di laluan Kuala Balingian ke Kuala Serupai mendapati kawasan itu masih dinaiki air. Manakala laluan ke Rumah Panjang Jinggap pula terputus dan hampir 13 pintu rumah panjang tersebut terjejas. Paras air di Rumah Meling pula menunjukkan sedikit penurunan. Hujan lebat sejak beberapa hari lalu yang bertembung dengan kejadian air pasang besar mengakibatkan kejadian banjir khususnya di kawasan rendah. Sementara itu, 2 kampung di kawasan Padawan iaitu Kampung Git dan Kampung Gerai pula kini terputus hubungan jalan darat. Ia ekoran hujan lebat dan air pasang besar yang melepasi paras bahaya. Penduduk di kedua-dua kampung kini terpaksa menggunakan perahu untuk pergi ke kawasan yang tidak ditenggelami air bagi mendapatkan keperluan harian. Menurut salah seorang penduduk, Jedail Janting, air mula naik pagi semalam hingga paras pinggang dan melepasi paras kepala pagi tadi. Namun belum ada rumah yang tenggelam kerana kebanyakannya terletak di kawasan tinggi. Bagaimanapun, pihak polis sentiasa mengingatkan penduduk supaya bersiap siaga menghadapi situasi lebih buruk. Hujan tanpa henti di Kuching dan Bau turut menyebabkan berlakunya tanah runtuh dan hampir meranakkan sebuah rumah di Kampung Sibuluh dekat Bau. Tinjauan di kediaman Menti Arun mendapati runtuhan telah memusnahkan hampir 30% struktur rumahnya. Menurut penduduk yang ditemui, ia insiden julung kali berlaku di kampung tersebut dalam tempoh 30 tahun. Runtuhan 3 lapisan itu bermula pukul 9.30 pagi. Masih terdapat pergerakan tanah di kawasan runtuhan itu dan dikuatiri akan berlaku satu lagi runtuhan sekiranya masih hujan. Bagaimanapun tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Dalam pada itu, pejabat daerah Bau melaporkan jalan ke kampung Janggoi Bogang hanya boleh dilalui kenderaan berat ketika ini. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mahu semua program berkaitan bantuan kepada penduduk terjejas banjir dilakukan secepat mungkin. Ini termasuk pembinaan dan penggantian semula rumah yang rosak. Sebutkan di sini sudah tentu. Jelasnya, masalah serta penderitaan rakyat yang terjejas akibat bencana alam itu sentiasa menjadi keutamaan kerajaan dan ia mesti ditangani dalam tempoh terdekat. Perdana Menteri juga meminta semua pihak perlu mengambil iktibar daripada banjir baru-baru ini yang disifatkannya sebagai luar biasa.
Seterusnya, bersama membuat persediaan bagi menghadapi sebarang kemungkinan malapetaka secara lebih serius. Sehubungan dengan ini, saya harap segala-gala program seperti pembinaan rumah, mengganti rumah yang sudah musnah dan rumah-rumah yang rosak serius diambil tindakan secepat mungkin. Kerana masalah penderitaan rakyat ini adalah satu yang mesti kita tangani dengan usaha yang gigih dan dalam tempoh masa yang terdekat ini. Saya juga ucap terima kasih kepada semua warga JPM yang telah menyumbang tenaga sebagai sukarelawan dalam usaha pemulihan banjir. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Perhimpunan Bulanan Jabatan Perdana Menteri JPM di Putrajaya. Pada 15 Januari lalu, Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin memberitahu Kabinet bersetuju supaya rumah yang tidak rosak sepenuhnya diberi bantuan dengan kadar di antara RM5 hingga RM10,000. Bagi mereka yang mempunyai tanah tetapi rumah mereka hanyut atau rosak 100%, Kabinet juga bersetuju untuk membina semula rumah di tapak asal dengan model dipersetujui Kabinet bernilai RM48,000 sebuah. Pada perhimpunan itu, Perdana Menteri turut menerima sumbangan sebanyak RM425,236 untuk tabung bencana banjir hasil sumbangan kaki tangan JPM, Persatuan Suri dan anggota Wanita Perkhidmatan Awam Malaysia, Puspanita serta individu. Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan sedang mengenal pasti lokasi sesuai untuk membina rumah kekal buat penduduk di Pantai Timur yang kehilangan rumah akibat banjir. Buat ketika ini, kerajaan telah memutuskan 500 daripada 1,000 rumah sementara projek perumahan rakyat PPR di Gua Musang akan ditawarkan kepada penduduk dari Kuala Krai yang mengalami kemusnahan teruk akibat banjir baru-baru ini. Pusat sebenarnya bersedia, tapi ada lagi masalah kecil-kecilan tanah, lokasi dan sebagainya. So dia tidak boleh satu solution, dia kena ada banyak solution penyelesaian. Contohnya di bahagian KPKT kita telah tawarkan projek perumahan rakyat yang telah siap di Gua Musang sebanyak 1,000 unit untuk digunakan sebagai penempatan sementara. Menurut Datuk Abdul Rahman Dahlan, proses pembinaan perumahan kekal itu dijangka mengambil tempoh masa 2 hingga 3 tahun. Sehingga pembinaan tersebut siap, penduduk terlibat akan ditempatkan di rumah penempatan sementara. Sementara itu, Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM akan menambah bilangan aset antaranya 50 buah bot, 100 lori serta 3 helikopter sebagai persiapan menghadapi banjir pada masa akan datang. Kesemua peralatan operasi banjir yang diperlukan akan diletakkan dalam keadaan bersedia dan boleh digunakan pada bila-bila masa. Datuk Abdul Rahman juga berkata pelan kontingensi banjir telah disiapkan. Anggota terlibat diberi latihan secara berterusan untuk menghadapi keadaan tersebut, terutamanya di Sarawak yang mengalami banjir ketika ini. Helikopter sudah tentu kita akan buat perolehan tahun ini. Paling tidak pun mungkin 2-3 buah yang akan kita beli. Tapi kalau ada tambahan, memandangkan Sabah Sarawak juga memerlukan helikopter yang bersaiz besar, kita berharap supaya Kementerian Kewangan dapat mempertimbangkan permintaan kita ini. Kementerian Kerja Raya pula sedia meneliti cadangan daripada kerajaan-kerajaan negeri untuk menaik taraf jalan raya yang sering ditenggelami banjir. Ini termasuk inisiatif menambah ketinggian jalan-jalan berkenaan. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Rosnah Abdul Rashid Sherlin bagaimanapun memberitahu kementeriannya belum menerima sebarang permintaan spesifik daripada mana-mana kerajaan negeri berhubung perkara tersebut. Sekiranya ada, ianya akan diperincikan di peringkat kementerian. Sebab kita polisi untuk semua negeri tetap sama. Kita menerima cadangan dan sudah tentu hubungan yang baik di antara pihak JKR Negeri dan Kementerian Kerja Raya serta JKR Malaysia itu akan tetap kita wujud kerjasama yang cukup baik. Bercakap di Kinarut Papar Sabah, Datuk Rosnah turut menyatakan yang kementeriannya sudah mewujudkan bilik gerakan bagi memantau kejadian banjir yang beroperasi 24 jam.
Sektor pertanian di Kelantan catat kerugian kira-kira 105 juta ringgit akibat banjir besar yang melanda negeri itu bulan lepas. Kerugian itu turut meliputi sektor penternakan, perikanan, kerosakan infrastruktur dan aset. Menurut Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, lebih 11,000 hektar tanah pertanian terjejas melibatkan lebih 6,000 petani, penternak dan nelayan. Anggaran awal kerugian melibatkan tanaman padi sebanyak 35 juta ringgit, buah-buahan 2.1 juta ringgit, sayur-sayuran 3 juta ringgit, ternakan 2 juta ringgit, akuakultur 20 juta ringgit dan industri asas tani 12.4 juta ringgit. Petani, nelayan dan peternak ini kita akan bantu. Kita akan bantu dari segi bayaran wang ihsannya kepada mereka, dan di samping wang ihsan kita juga akan memberikan bantuan berupa input pertanian. Misalnya kalau padi itu kita akan bagi baja, racun dan sebagainya. Manakala ikan itu kita akan bagi benih ikan dan sebagainya. Jadi kita akan bagi berbagai-bagai lah. Datuk Seri Ismail Sabri ditemui media selepas menyampaikan bantuan pasca banjir kepada pengerusi Majlis Pembangunan Pertanian Parlimen MPPP seluruh negeri Kelantan dan semua agensi di bawah kementeriannya berjumlah 3.5 juta ringgit. Majlis berlangsung di Pusat Transformasi Luar Bandar RTC Kelantan di Tunjung, Kota Baru. Sebelum itu, Datuk Seri Ismail Sabri melancarkan pasar tani khas pasca banjir yang menjual 32 jenis barangan keperluan asas dengan potongan harga sehingga 60%. Ia dibuka 2 kali seminggu selama sebulan, melibatkan pasar tani di 11 kawasan parlimen seluruh Kelantan. Semua sekolah terjejas banjir di Kelantan, Pahang dan Perak telah selesai dibersih dan nak boleh memulakan pembelajaran dan pengajaran bagi sesi persekolahan 2015. Perkara itu dapat dilakukan dengan cemerlang hasil komitmen semua pasukan sukarelawan dan pelbagai pihak. Menteri Pendidikan kedua Datuk Seri Idris Jusuf berkata lebih 40,000 sukarelawan terdiri daripada kaki tangan dan mahasiswa IPT awam dan swasta telah menyumbang dalam usaha murni itu. KPM mengucapkan syabas dan terima kasih kepada semua sukarelawan itu selain pejabat pendidikan negeri dan daerah, para pengetua dan guru serta masyarakat setempat selain badan-badan bukan kerajaan NGO, pelbagai agensi kerajaan dan warga Malaysia yang prihatin atas kejayaan itu. Setelah 18 hari, semua 165 sekolah terjejas banjir di Kelantan sudah selesai dibersihkan. Ini termasuk 2 sekolah yang terputus hubungan di Gua Musang iaitu Sekolah Kebangsaan Tohol dan Sekolah Kebangsaan Bala yang dibersihkan sendiri guru dan masyarakat setempat. Manakala di Pahang, kesemua 67 sekolah yang terjejas banjir berjaya dibersihkan termasuk 7 yang selesai dibersihkan hari ini dan sedia untuk memulakan sesi persekolahan. Di Perak pula, lebaki 7 sekolah di Perak Tengah yang telah dibersihkan turut memulakan sesi persekolahan 2015 hari ini. Permodalan Nasional Berhad PNB hari ini menghulurkan sumbangan berjumlah 8 juta ringgit kepada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negara bagi membantu meringankan beban penduduk terjejas banjir. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negara menerima sumbangan tersebut daripada pengerusi PNB Tun Ahmad Sarji Abdul Hamid. Penyampaian sumbangan tersebut diadakan dalam satu majlis ringkas di Pejabat Timbalan Perdana Menteri Putrajaya. Hadir bersama Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan PNB Tan Sri Hamad Kamapia Cik Othman. Sumbangan tersebut merupakan sebahagian daripada tanggungjawab sosial PNB bagi meringankan beban penduduk yang terjejas banjir. Masalah penduduk yang terjejas banjir turut mendapat perhatian komuniti antarabangsa. Terbaru, Kejayaan Emirat Arab Bersatu UAE menyalurkan bantuan fasa ketiga yang meliputi barangan keperluan rumah menerusi Persatuan Bulan Sabit Merah PBSM UAE. Menurut Wakil Kerajaan UAE yang juga sukarelawan Persatuan Bulan Sabit UAE, Adnan Atek Al-Shahi, bantuan tersebut disalurkan kepada 15,000 buah keluarga di sekitar Kuantan dan Pekan. نحن الآن في الوفد الثاني لدولة ماليزيا. سبقنا وفد سابق هو الوفد الأول ونحن الآن الوفد الثاني. تقريبا 15,000 أسرة لحد الآن
وإن شاء الله تعالى في عدد ازدياد الأسر إن شاء الله تعالى الذين سوف يتلقون المساعدة إن شاء الله. Misalnya beritahu hari ini adalah mereka ini daripada kumpulan yang kedua yang datang dan sehingga hari ini Emirate telah pun memberi sumbangan kepada 15,000 buah keluarga berupa makanan dan juga peralatan dapur dan sebagainya lah. Dalam fasa pertama, UAE menyumbang 8 buah bot yang diserahkan kepada Kerajaan Negeri dan Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia. Manakala fasa kedua berupa 500 kotak makanan yang diagihkan kepada penduduk yang terjejas banjir. Menurut Adnan Atek, pengagihan sumbangan akan diteruskan ke daerah-daerah lain pada masa akan datang mengikut keperluan. Beliau ditemui selepas mengagihkan bantuan kepada penduduk terjejas banjir di Kampung Semangat, Kuantan. Sementara itu, seorang daripada penerima bantuan itu, Rafi'ah Abu Bakar, bersyukur dan tidak menyangka kehidupan mereka mendapat perhatian kerajaan UAE. Bantuan terus disumbang pelbagai pihak bagi meringankan beban penduduk terjejas banjir di seluruh negara. Bukan sahaja meliputi barangan keperluan yang perlu segera dihantar, tanggungjawab membersihkan kawasan terjejas terus dilakukan para sukarelawan. 40 sukarelawan sahabat Biro Tata Negara BTN Perlis digerakkan bagi membantu kerja-kerja pembersihan di kawasan Kuala Kangsar, Perak. Jelas pengarah BTN negeri itu, Muhammad Jazli Fazil, ia menandakan tumpuan sama rata diberi kepada semua negeri terjejas banjir selepas fokus kepada Pantai Timur sebelum ini. Majlis pelepasan misi tersebut disempurnakan Speaker Dewan Undangan Negeri Perlis, Hamdan Bahari. Jika pihak lain membantu penduduk terjejas dengan membantu membersihkan premis selain menghulurkan barangan keperluan, sukarelawan Yayasan Sultanah Bahiyah YSP di Kedah pula menyediakan perkhidmatan dobi bergerak. Ia bagi membantu membasuh pakaian penduduk khususnya di Kuala Krai, Kelantan. Membawa tilam, bantal dan lampin pakai buang, misi bantuan kali ketiga itu dijayakan 36 sukarelawan. Mereka punya kepakaran dalam aspek pembinaan kediaman, saliran dan pembersihan yang akan membantu sehingga 23 Januari ini. Di Sabah pula, lebih RM9,500 berjaya dikumpul tabung kemanusiaan mangsa banjir warga pejabat pendidikan daerah Kinabatangan dan sekolah-sekolah daerah itu untuk diserah kepada penduduk terjejas di Semenanjung. Hasil kutipan disampaikan Pegawai Pendidikan Daerah Kinabatangan Suhaimi Osman kepada Pengarah Pendidikan Negeri Datuk Jamie Alip di Sandakan. Kutipan sama turut dilakukan di semua sekolah di Sabah untuk membantu guru dan sekolah terjejas banjir di Kota Belud, Tawau, Papar dan Kudat yang mengalami kerosakan kerusi dan meja. Daripada pelbagai usaha membantu penduduk terjejas banjir itu, untuk laporan cuaca pula malam ini, kita seperti biasa ke Jabatan Meteorologi. Malam ini bersama Siti Aiza Sarmani. Teruskan, Siti Aiza. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Anda bersama Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, untuk informasi cuaca terkini. Hujan sekejap-sekejap kadangkala sederhana lebat yang berlaku di negeri Sarawak dijangka masih lagi berterusan dan amaran hujan lebat peringkat jingga juga masih berterusan sehingga ke hari esok di kawasan tengah sehinggalah ke kawasan barat negeri Sarawak. Dan sementara itu, amaran angin kencang dan laut bergelora kategori ketiga juga masih lagi berkuat kuasa sehingga ke hari esok di kawasan perairan Kondo, Reef North, Layang-Layang dan juga Palawan. Keadaan di kawasan perairan ini berbahaya kepada aktiviti perkapalan termasuk juga pekerja di pelantar minyak. Sementara itu, amaran kategori kedua pula masih berkuat kuasa di kawasan perairan Samui, Tioman, Bunguran, Reef South, Labuan dan juga Sulu dalam tempoh yang sama. Keadaan di kawasan perairan ini berbahaya kepada aktiviti bot-bot kecil, sukan rekreasi laut, aktiviti perkapalan termasuk perkhidmatan feri. Sementara itu, status terkini lekukan tropika Mekala. Lekukan tropika ini telah pun lenyap pada awal pagi tadi dengan kedudukan terakhirnya ialah di bahagian timur laut Manila, Filipina. Dan lekukan ini tidak lagi memberi kesan kepada keadaan cuaca di negara kita. Sementara itu, ramalan cuaca untuk pagi esok dijangka keadaan cuaca tidak hujan di hampir kesemua negeri di Semenanjung, begitu juga di negeri Sabah serta di wilayah Persekutuan Labuan.
Sementara itu, di negeri Sarawak dijangkakan hujan sekejap-sekejap, kadangkala sederhana masih lagi berterusan di kawasan tengah sehinggalah di barat negeri Sarawak, terutamanya di bahagian Kuching, Samarahan, Sri Aman, Betung, Sarike, Muka, Sibu dan juga Bintulu. Dan saudara, untuk ramalan cuaca sehingga 7 hari yang akan datang, anda boleh layari laman sesawang kami www.met.gov.my. Dengan itu sekian informasi dari Met Malaysia, kita kembali semula ke Angkasa Puri. Kementerian Kesihatan diarah segera ambil sampel apel jenis Gala dan Granny Smith yang disyaki dicemari bakteria Listeria monocytogenes di Sarawak. Menerusi semakkan laporan awal, terdapat kemungkinan 1 atau 2 syarikat pengimport di negeri itu mengimport buah apel dari Amerika Syarikat dikuatiri mengandungi bakteria berkenaan. Menurut menterinya, Datuk Seri Dr. S. Subramaniam, bahagian keselamatan dan kualiti makanan negeri Sarawak telah diarah menjalankan analisis ke atas sampel buah apel berkenaan dengan segera. Beliau juga meminta agar satu perbincangan diadakan dengan atasye pertanian dari Kedutaan Amerika Syarikat bagi mendapatkan maklumat lebih terperinci tentang status buah apel yang dieksport ke negara ini. Apel yang telah disyaki telah dijangkiti dengan kuman listeriosis ini ialah daripada satu tempat di Amerika saja, satu kemudahan. Amerika memang ada banyak farms yang mengeluarkan apple, tapi cuma satu yang telah dikesan. Okay? So sekarang kita sedang lihat adakah Malaysia terima apple daripada that particular site. Kalau Amerika ada 100 tempat. Kalau 99 itu okey, ini satu saja okey, kita kena jaga-jaga. So perkara ini kita memerlukan maklumat yang lebih daripada pihak Amerika dan pihak syarikat, kerana mereka yang tahu mana ke negara-negara yang. Datuk Seri Dr. S. Subramaniam ditemui selepas melakukan lawatan kerja ke Hospital Kemaman. Mengulas lanjut, apel yang dikesan dicemari bakteria itu berasal dari hanya satu tempat di Amerika Syarikat, sedangkan negara terbabit mempunyai banyak ladang yang mengeluarkan buah-buahan berkenaan. Semalam, Kementerian Kesihatan menyita 19,960 biji apel jenis Gala dan Granny Smith yang diimport dari negara berkenaan bernilai lebih RM82,000 dalam satu pemeriksaan di Kuching dan Sibu. Ini berikutan apel syarikat Bedard Brothers dari Bakersfield, California dikuatiri dicemari bakteria. Dalam pada itu, orang ramai terus diingatkan agar tidak membeli atau memakan apel Gala dan Granny Smith. Mereka juga diminta melaporkan segera kepada Jabatan Kesihatan Negeri masing-masing jika mengesan ada mana-mana peniaga masih menjual dua jenis apel tersebut. Menurut Timbalan Menteri Kesihatan, Datuk Seri Dr. Hilmi Yahya, orang ramai perlu tahu bahaya mengambil dua jenis apel tersebut boleh menyebabkan penyakit bawaan makanan yang dikenali sebagai listeriosis. Bangunan yang kita rampas di Sabah di Sarawak adalah di bawah kawalan makanan ya, di bawah Kementerian Kesihatan. Tapi tindakan sekeluruhannya adalah di bawah Kementerian Pertanian. Mereka yang patut mengambil tindakan ya. Bagaimanapun, orang ramai tidak perlu bimbang kerana selain dua jenis apel ini, jenis lain adalah selamat dimakan. Peranan Pusat Pertukaran Pekerjaan Binaan Berhad atau Construction Labour Exchange Centre Berhad CLAB akan diperkukuh. Dengan langkah tersebut, CLAB akan dibenarkan untuk menguruskan pengambilan pekerja asing melebihi 100 orang. Keputusan tersebut dipersetujui pada mesyuarat jawatankuasa Kabinet mengenai pekerja asing dan pendatang asing tanpa izin JKKPA Parti kali ke-13 di Putrajaya. Ia dipengerusikan Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan selepas mesyuarat itu, keputusan terbaru jawatankuasa tersebut bagi membantu majikan di sektor pembinaan untuk mendapatkan pekerja asing dengan lebih cepat. Mesyuarat JKKPA Parti tersebut berlangsung lebih 2 jam dan ia yang pertama bagi tahun ini. Hadir sama Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan beberapa Menteri Kabinet serta agensi dan jabatan yang terlibat dengan parti, antaranya termasuk Jabatan Imigresen. Ejek dan cemuh akibat tiada tangan kanan, adik Aina tekad teruskan pembelajaran. Paparan penuh seketika nanti.
Keganasan terhadap wanita meliputi aspek-aspek yang berikut. Penderaan psikologi dan emosi. Penderaan psikologi dan emosi adalah melibatkan perasaan dan keupayaan untuk mengawal kehidupan sendiri. Contohnya, mengugut, menghina ataupun menjatuhkan maruah sehingga meninggalkan kesan. Penderaan fizikal. Contoh penderaan fizikal ialah memukul, menumbuk, menampar, menggigit, menendang, melukakan, mematahkan tulang, membaling barang dan menggunakan senjata. Penderaan seksual. Penderaan berbentuk seksual adalah memaksa, melakukan atau melihat sesuatu berbentuk seksual tanpa kemahuan wanita tersebut. Penderaan sosial. Penderaan bentuk ini sering berlaku di dalam rumah di mana wanita sering didorong untuk bergantung kepada pasangan masing-masing dan diasingkan daripada mendapat sokongan luar. Penderaan keuangan. Seseorang wanita yang dihalang daripada mencari pekerjaan dan tidak dibenarkan membuka akaun bank atau menyimpan wang pendapatannya sendiri. Masih bersama Nasional 8. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Ahmad Syabri Cik menegaskan keganasan terhadap wanita tidak boleh diterima walau dengan apa cara sekalipun. Ekoran kejadian serangan terhadap seorang pekerja wanita di bangunan KKMM Putrajaya, beliau mengarahkan supaya prosedur operasi standard SOP kementeriannya diteliti semula dan ditambah baik. Berkuat kuasa serta-merta, kaki tangan wanita kementerian tidak dibenarkan bekerja lebih masa berseorangan dan pegawai teknikal yang berkaitan berkemungkinan akan diwajibkan menjalani ujian dadah. Pagi tadi, satu mesyuarat khas diadakan yang dipengerusikan beliau bersama pegawai tertinggi kementerian bagi membincangkan tahap keselamatan di kementerian. Saya akan minta supaya kita jangan tunggu ada suatu SOP yang datang daripada luar, kerana ada beberapa SOP itu mungkin bersifat general, bersifat umum, tetapi reka bentuk bangunannya, dari segi pengurusan bila lampu padamnya, lain kementerian tu mungkin lain dia punya situasinya yang memerlukan SOP kami sendiri di sini. Justru kempen hormat wanita secara menyeluruh bagi memastikan tiada lagi isu-isu keganasan terhadap wanita berlaku. Sebagai kementerian yang berkaitan dengan soal ejen pada perubahan minda masyarakat dan sebagainya, saya rasa kementerian ini ada tanggungjawab sosial yang besar. Ini bukan agenda Kementerian Pembangunan Wanita, tetapi melalui TV, radio, melalui sistem komunikasi kita yang ada, kita perlu mengadakan suatu kempen kesedaran yang lebih menyeluruh. Budaya di sini ialah respect pada wanita itu. Mesti diterapkan dengan begitu mendalam. Kaki tangan wanita yang ditemui turut mencadangkan beberapa pendekatan bagi menjamin keselamatan mereka ketika berada di pejabat. Cadangan saya ialah pertama sekali iaitu memperbanyakkan CCTV lah. Sebab bukan kita kata tak semua yang buat, tapi ada yang buat kan, mungkin tak dijalankan sepenuhnya lah. Dan juga terutamanya perempuan yang balik di kawasan-kawasan parking perlu CCTV itu diperbanyakkan lah. Saya menyokong kenyataan menteri supaya hak wanita dihormati dan saya menggalakkan dan saya mencadangkan supaya macam dekat bangunan ni ditambahkan CCTV, lampu dipasang sepenuhnya untuk mengelakkan kejadian tak diingini lah. Sebab kat sini pun kita kerja memang lama, kita banyak kerja OT. Tapi itulah saya yang cakap tadi, kalau boleh CCTV, kan CCTV pengawal kena ada 24 jam. Datuk Seri Ahmad Syabri juga kesal dengan perdebatan di laman cyber mengenai kes ini tidak berdasarkan fakta sebenar, malah ada yang cuba mengaitkannya dengan isu pribadi mangsa. Secara menyeluruh, bukan sahaja kaki tangan Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM, SOP waktu bekerja bagi kaki tangan awam wanita secara umumnya perlu disemak semula bagi mengelak perkara sama daripada berulang. Bagi kes terbaru itu, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rohani Abdul Karim akan berbincang lanjut dengan KKMM bagi meneliti semula aspek keselamatan di tempat kerja.
Saya insya-Allah akan monitor ini dengan sebegitu rapat sehingga pembelaan akan diberi dengan sebaiknya terhadap bukan sahaja mangsa yang telah berlaku ini, tetapi insya-Allah saya tak mahu apa-apa lagi yang berlaku selepas ini kalau tidak kita memang tidak teragak-agak. Untuk kalau diperlu saya meminda, saya akan meminda apa-apa peraturan dan juga akta untuk memberi segala pembelaan khususnya kepada wanita di Malaysia, insya-Allah. Beliau ditemui selepas melawat mangsa di Hospital Putrajaya. Datuk Seri Rohani mahu suspek tersebut dikenakan tindakan tegas di bawah akta berkaitan. Pihaknya juga akan berbincang dengan Kementerian Komunikasi dan Multimedia bagi meneliti semua aspek keselamatan di tempat kerja, khususnya melibatkan pegawai wanita. Dalam perkembangan sama, Presiden Kongres Persatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam QPEX, Datuk Aziz Muda, menyambut baik cadangan Kementerian Komunikasi dan Multimedia yang akan mengkaji semula prosedur operasi standard atau SOP-nya itu. Ya, malah kata beliau, ia wajar dilakukan oleh semua kementerian lain. Masanya, sektor kerajaan kena melihat semua SOP, keselamatan jabatan-jabatan kerajaan. Dan pastikan mereka-mereka yang bekerja lebih masa ni. Kerana hari ini kita faham, nak balik awal jam. Terpaksa nak habiskan kerja yang banyak sampai pukul 10 malam, jam 10 malam. Tapi kalau sampai malam, bekerja tanpa pengawasan, bekerja tanpa keselamatan, bagaimana? Apa lagi pekerja ini pekerja wanita? Pelbagai faktor yang menyebabkan seseorang individu bertindak di luar batas pemikiran malah menyebabkan kecederaan kepada individu lain. Kes keganasan terhadap wanita kini bukan lagi jenayah biasa. Di mana silapnya? Ikuti temu bual wartawan Kamal Firmansyah sebentar tadi bersama pakar motivasi Robiah K. Hamzah. Baik, terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri. Dalam segmen kali ini kita akan membincangkan tentang keganasan terhadap golongan wanita yang nampaknya saban tahun semakin meningkat. Dan mengikut laporan yang dikeluarkan oleh Polis Diraja Malaysia PDRM, pada tahun 2012 terdapat 3,488 kes yang dilaporkan dan pada tahun 2013 pula sebanyak 4,123 kes. Di situ nampaknya ada trend meningkat ya. Dan bagi mengupas lebih lanjut mengenai isu ini bersama dengan saya kini ialah seorang pakar motivasi iaitu Dr. Robiah K. Hamzah. Baik, terima kasih. Sama. Dan kita terus pada soalan di mana pada pandangan doktor ya melihat kepada masyarakat kita pada masa kini. Nak kata tak maju, sebenarnya kita maju. Malah berpendidikan pula. Namun, kes keganasan masih berlaku. Di mana silapnya, doktor? Okey, pertama silapnya kita maju dari segi material. Tapi dari segi emosi atau kita katakan spiritual dan juga mental kita pun dari segi mencari kelulusan dalam bentuk kertas. Tidak mencari dalam bentuk membangun insan seimbang sebagaimana yang disarankan oleh kehidupan yang baik. Sebab itu kita kata apa silapnya? Silap pertama kita sangat berfokus material. Belajar untuk material, hidup untuk material, mengejar cita-cita untuk material. Dan akhirnya rohaninya kosong. Bila rohaninya kosong, dia tidak mampu menseimbangkan antara mental, emosi dan spiritual serta tindakan. Bila ini tidak dapat digabungkan, tidak dapat disatukan, maka tindakan boleh menjadi lebih liar daripada binatang liar. Sebab itu keganasan bertambah. Baik, doktor. Sebab itu kalau kita kata berpendidikan pun, dia berpendidikan kerana dia lulus peperiksaan. Bukan mendidik jiwanya untuk jadi insan yang lebih baik. Seperti mana yang dikehendaki oleh agama lah. Baik, doktor. Dan kita maklum juga bahawa terdapat ramai bangsa di luar sana tapi mereka masih tak membuat laporan berkaitan dengan keganasan yang berlaku. Jadi, apa silapnya? Mengapa? Dan mungkin apa saran doktor pada mereka? Pengalaman peribadi, kita melihat orang yang menjadi bangsa, pertama dia sangat takut. Hilang harga diri, hilang kekuatan. Kedua, dia tidak nampak, pertama dia tak tahu kepada siapa dia nak mengadu halnya, nak bercerita kerana dia tidak yakin dengan apa yang dibuatnya itu dapat sokongan, dapat bantuan atau tidak. Kedua, dia tidak mampu untuk membayar apa-apa yang patut dibayar. Mungkin nak kena ke lawyer, nak ke mahkamah dan sebagainya. Ketiga, dia tidak jelas apa yang akan diperolehi hasil daripada aduan tadi. Baik, doktor, menyentuh mengenai dengan sistem yang nampaknya tidak begitu membantu ya. Jadi apa yang perlu dilakukan? Dari sudut mungkin peranan kerajaan mungkin
pada pandangan doktor bagaimana? Okey, pertama kita harus ambil kira bahawa dalam menilai seorang, dalam sistem pendidikan kita harus mengambil kira penilaian dari segi akhlak. Kedua, support system ataupun pendidikan informal ataupun non-formal di rumah atau di luar dalam masyarakat harus menjurus kepada membina karakter insan, bukan membina sijilnya, tapi membina karakter hamba Allahnya, membina karakter warga negaranya dari segi fizikal, dari segi mental, emosi dan spiritual. Jadi bila terhasil karakter seimbang, dia tahu ada Tuhan, dia tahu ada agama, dia tahu ada adab, dia tahu ada saksiah, dia tahu ada peraturan, maka dia akan mampu membawa diri dalam bentuk yang seimbang untuk baik dirinya dan baik orang lain. Jika tidak, dia akan merasa ingin dapat kebaikan untuk dirinya dan dia tak peduli orang lain sengsara ataupun tidak. Ini di antara apa kita kata senario yang sedang berlaku sekarang. Pertama, yang terlibat dengan undang-undang, terutama polis, dia harus boleh membantu bukan saja menerima laporan, tapi menyelamatkan pelapor-pelapor itu supaya tidak terus jadi mangsa pelaku kepada keganasan. Sama ada rumah pertumpangan, sama ada rumah pelindungan, sama ada jaminan yang pelaku tidak akan lagi ganas dengan dia dalam proses menyelesaikan masalah. Itu yang pertama, paling penting. Kedua, mesti ada kemudahan dari segi kemudahan undang-undang. Maknanya dapatkan peguam, dapatkan bantuan nasihat, dapatkan kaunselor dalam bentuk yang cepat. Proses dalam pembicaraan untuk menentukan salah betul juga harus dibuat dengan cepat. Terima kasih Dr. Robiah kerana berkongsi dengan kami pandangan doktor sendiri mengenai dengan isu keganasan yang nampaknya berkait dengan golongan wanita. Baik, terima kasih sekali. Dan nampaknya sebentar sedikit je, segmen ini boleh membuka fikiran kita. Dan saudara, bersama-sama kita menentang keganasan terhadap wanita. Sekian dari saya buat masa ini, kita kembali bersama rakan tugas di Angkasa Puri untuk laporan seterusnya. Ya, terima kasih Kamal Firman Shah Kamaluddin. Kerajaan dijangka mengumumkan pemotongan perbelanjaan operasi OPEX jika penstrukturan semula bajet 2015 dilakukan. Pakar Ekonomi ASEAN HSBC Bank Lim Susian berpendapat ia sebagai respon untuk menangani pengurangan pendapatan susulan kejatuhan harga minyak dunia. Tambahnya perbelanjaan modal CAPEX kerajaan dijangka kekal. There continues to be a thrust in CAPEX spending by the government, and I think that should be retained as it helps to achieve medium to long-term economic growth goals. And then conversely, I think where there's room to adjust is obviously operating expenditure, right? So let's see exactly which parts of operating expenditure can be cut back. Beliau bagaimanapun yakin kejatuhan harga minyak dunia tidak menjejaskan komitmen kerajaan untuk mengurangkan sasaran defisit fiskal pada 3%. Inisiatif Perdana Menteri untuk melakukan intervensi sebagai reaksi menghadapi lanskap ekonomi dunia yang berubah di luar jangkaan turut mendapat reaksi positif. I am encouraged by the fact that the Prime Minister has decided to come out and be communicative. That is going to be a good thing for the investment community. It's much better than keeping mum and not doing anything. So I can't sort of put them in the basket of doing too little too late, because honestly, Malaysia is right now facing these headwinds and vulnerabilities not for lack of trying. I must give them credit for having taken some very substantial steps with regards to reform, for instance. Lim Susian bercakap pada sidang media selepas membentangkan prospek ekonomi ASEAN 2015 di Ibu Negara. HSBC mengunjurkan KDNK Malaysia berkembang pada kadar yang lebih perlahan pada 5.2% tahun ini berbanding 5.8% tahun lalu. Inflasi dijangka mencecah 3.8%, manakala ringgit akan terus mengalami turun naik dan dijangka diniagakan pada 3.57 berbanding dolar Amerika tahun ini. Kemelut Gary Stephen Robert telah pun berlalu, namun ada lagi cerita selepas itu dan juga perkembangan sukan lain tempatan dan antarabangsa. Kita terus saja bersama. Ya, penyampainya Aisyah Basli, teruskan. Baik, terima kasih Fatil dan juga Syikin. Antara paparan utama sukan nasional malam ini, FM jual hak komersial Liga M 84 juta ringgit.
Piala Asia, China, Uzbekistan ungguli kumpulan B. Semuanya selepas ini. Sukan Nasional edisi 19 Januari kami mulakan dengan perkembangan bola sepak tempatan. Football Malaysia LLP melantik syarikat antarabangsa MPN Silva untuk mempromosi serta meningkatkan mutu liga ke peringkat lebih tinggi. Perkara itu diumumkan Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FM, Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah pada mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif kali ketiga hari ini. Jelas Tengku Abdullah perjanjian selama 15 tahun itu melibatkan nilai 1.26 bilion ringgit. This is the guaranteed amount. So mungkin lebih. Ini guaranteed amount. So saya menyatakan di sini dalam 15 tahun tu 84 million average per year. So ini bermakna mungkin lebih, kita akan berkongsi upside, the difference. Tambah Tengku Abdullah, MP Silva merupakan syarikat yang berpangkalan di London telah bekerjasama dengan Liga Antarabangsa seperti Liga Perdana Inggeris, Liga Jupiler Belgium, Serie A Itali dan juga Liga A Perancis. Dalam pada itu, Bendahari FAM Datuk Muhammad Norzah Zakaria berkata FAM masih memegang hak untuk menentukan hak penyiaran Liga Malaysia. Harap masa 23 bulan tu kita boleh detail lah. So basically sekarang ni bermula daripada tarikh hari ini bahawa MPS, MP Silva and FAM will work together to come up what is the best. Which broadcast will inform you in due course. Jawatankuasa status. Dalam pada itu, Pengerusi Jawatankuasa Status FM Datuk Taqiyuddin Hassan menjelaskan alasan FAM memberi amaran kepada Persatuan Bola Sepak Negeri Pahang PBNP terhadap kes perebutan pemain tengah Harimau Melaya Gary Stephen Robert. Jelas Datuk Taqiyuddin, Persatuan Bola Sepak Kedah KFA hanya membuat laporan mengenai status Gary selepas menolak permohonan Persatuan Bola Sepak Negeri Johor PBNJ yang mengeluarkan surat perpindahan pemain. Adapun Pahang, tak ada aduan terhadap Pahang. Tak ada komplain terhadap Pahang kepada FAM. Tapi oleh kerana kami dapat tahu bahawa Pahang telah tanda tangan agreement dengan Gary 14/11. Dia sign, lepas tu dia senyap. Tak ada apa-apa. Jadi bagi kami, amaran keras itu adalah memadai. Tak ada kes, no case at all. 16 Januari lalu, FAM memberi amaran keras kepada PBNP manakala PBNJ didenda RM100,000 dan diberi amaran keras kerana kecuaian dalam urusan perpindahan pemain. Dalam pada itu, Datuk Taqiyuddin turut memberi penjelasan Gary tidak sepatutnya meneruskan latihan bersama Johor Darul Takzim. Dia tak boleh terlibat dan tak boleh participate dalam mana-mana tim yang ambil bahagian dalam Liga M. Jadi kalau pandangan saya, dia tidak boleh lagi berlatih dengan JDT sehingga habis pergantungan. Sebab dia JDT itu ambil bahagian dalam Liga M. Dia ni belum sign lagi pun agreement. Agreement dia yang bertarikh 21/11 tu is considered invalid. Sebab masa tu dia masih lagi kontrak dengan FAM. Sekiranya pemain itu masih berkeras, FAM akan mengeluarkan surat amaran terhadap pemain tengah itu. Terdahulu di selatan tanah air, Presiden Persatuan Bola Sepak Negeri Johor PBNJ Tunku Ismail Sultan Ibrahim mempersoalkan denda yang dikenakan kepada PBNJ sedangkan Persatuan Bola Sepak Negeri Pahang PBNP hanya dikenakan amaran keras. Juara Liga Super musim lalu itu didenda RM100,000 oleh FAM manakala Persatuan Bola Sepak Pahang hanya diberikan amaran keras kerana melanggar peraturan perpindahan pemain. Gary Stephen Robert menjadi rebutan 3 pasukan, Kedah dan Pahang, namun memutuskan untuk bersama Johor Darul Takzim. Gary Stephen Robert digantung selama 3 bulan dan denda RM50,000 oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Dalam pada itu, PBNJ akan memastikan kebajikan Gary Stephen Robert ditanggung sepanjang tempoh penggantungan. Kejohanan Hoki Liga Dunia Pusingan kedua di Singapura. Malaysia terus mengukuhkan kedudukan selaku pendahulu kumpulan A selepas melakar kemenangan besar 7-0
ke atas Oman. Kenduri gol Malaysia bermula seawal minit ke-7 menerusi ketua pasukan Muhammad Razi Abdul Rahim yang menolak masuk dari pukulan sudut penalti. Malaysia menambah gol kedua pada minit ke-17 suku kedua menerusi gol padang hasil gerakan menarik penyerang Faizal Saari. Skuad Tai Beng Hai terus menjarakkan kedudukan menerusi Marhan Abdul Jalil selang 3 minit apabila penjaga gol lawan gagal menampan kemas percubaan pukulan sudut penalti Malaysia. Pada minit ke-24, Oman dihadiahkan pukulan sudut penalti namun gagal mencari jaringan. Marhan Jalil sekali lagi menjaringkan gol keempat Malaysia pada minit ke-28 suku kedua menerusi gol padang hasil gerakan menarik dari sebelah kiri gol. Minit ke-39 suku ketiga, Malaysia dihadiahkan penalti strok dan mudah ditolak masuk Faizal Saari untuk gol kelima. Pada minit ke-44 suku ketiga, giliran Izzuan Samsul Ahmad Tajuddin menghadiahkan gol ke-6 Malaysia berpunca dari pukulan sudut penalti. Tengku Ahmad Tajuddin pula menghadiahkan gol ke-7 selang 2 minit suku ke-4 menerusi gol padang memastikan kemenangan besar untuk Malaysia. Macam saya kata hari itu kan, game pertama mungkin kita ada masalah sikit dari segi padang. Disebabkan bola itu kalau padang kering, bola itu akan melantun dan bola itu akan spin, berpusing. So disebabkan itu kita budak ada masalah untuk tahan bola. So ada berlaku 2-3 kali di mana mungkin setengah-setengah kawasan padang itu dah kering. So overall saya rasa okeylah kalau kita lihat dari segi persembahan. Ternyata status pasukan pilihan utama dibuktikan Malaysia dengan mengungguli 2 kemenangan besar setakat ini. Dan Malaysia hanya memerlukan satu mata sahaja lagi bertemu Singapura untuk muncul juara kumpulan A. Faizal Jamal bersama juru kamera Sudit Yusof dari Sengkang Sports Complex untuk TV1. Terdahulu, tuan rumah Singapura terus hampa untuk memburu kemenangan sulung selepas tewas 1-2 kepada Ukraine. Kemenangan itu meletakkan Ukraine di tangga ketiga berkongsi 3 mata dengan Oman. Kedua-dua pasukan turun mencari kemenangan pertama selepas tewas dalam aksi pembukaan. Kedua-dua pasukan bagaimanapun gagal merobek gawang selepas 30 minit beraksi di gelanggang. Di suku ketiga, tuah memihak Ukraine yang berjaya memecah kebuntuan dengan gol pertama hasil jaringan padang Oleksandr Diachenko yang menyudahkan hantaran Mikhailo Yasinski. Tersentak dengan gol itu, tuan rumah menggandakan asakan di minit ke-48. Singapura menyamakan kedudukan menerusi pukulan sudut penalti yang disempurnakan Muhammad Hasif Salim. Di minit 52, tuan rumah hampir mendahului namun percubaan mereka dari gerakan pukulan sudut penalti sekadar menggegar gol lawan. Ukraine mengesahkan kemenangan milik mereka di minit ke-55 apabila Vyacheslav Pazyuk menyudahkan pukulan penalti. Tamat perlawanan, Ukraine 2, Singapura 1. Pengganti bagi pesuruh jaya sukan hanya akan diumumkan oleh Kementerian Belia dan Sukan KBS selepas calon yang sesuai ditemui. Sudah 4 minggu kerusi pesuruh jaya sukan Malaysia dikosongkan selepas Ahmad Syapawi Ismail dilantik sebagai Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara yang baru berkuat kuasa pada 19 Disember lalu. Menterinya Khairi Jamaluddin Abu Bakar menjelaskan tugas-tugas Pesuruhjaya Sukan kini dilaksanakan oleh Timbalan Pesuruhjaya Sukan Tuan Abdul Rahim Tuan Bahru. Saya telah arahkan Timbalan Pesuruhjaya Sukan untuk menjalankan tugas. Jadi tidak ada masalah. Buat masa ini tidak ada masalah dari segi pentadbiran dan juga kuasa Pesuruhjaya Sukan. Kuasa itu telah diturunkan kepada pegawai di Pejabat Pesuruhjaya Sukan. Khairi bagaimanapun enggan mengulas lanjut mengenai pengumuman itu akan dibuat. Ahmad Syapawi dilantik menjadi Ketua Pengarah MSN baharu ketika menggantikan Datuk Seri Zulkifli Sambung yang diberi tanggungjawab sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Sukan C Kuala Lumpur 2017. Ahmad Syapawi mengambil tugas jawatan itu pada Jun 2013 menggantikan Datuk Muhammad Yassin Muhammad Saleh. Laporan itu tadi mengakhiri segmen sukan malam ini. Kembali bersama Fatil dan juga Syikin. Ya, Siti Aisyah Basri, terima kasih dengan perkembangan sukan itu. Kalau ke Pulau Pinang tak sah kalau tak menikmati nasi kandar Line Clear. Namun pemilik nasi kandar Line Clear hari ini mempersoal tindakan Majlis Perbandaran Pulau Pinang MPPP yang menyita premis perniagaan tanpa sebarang notis awal pagi tadi. Tidak berpuas hati dengan tindakan itu, pemilik restoran terkenal di Pulau Pinang itu membuat laporan polis.
Menurut Muhammad Faizal Akbar Ali, salah seorang pekerja shift pagi di kedai terbabit, beliau terkejut kerana MPPP datang menyita premis mereka. Saya minta tolong kat dia, merayu kat dia, tinggal meja dulu. Lepas tu MP kata tak boleh, ini arahan Azman Siro dengan bahagian perundangan. Terus saya beritahu mereka lah, pasal apa ambil kedai lorong ni. Yang ni kedai lorong ni 65 tahun dah. Selama ni tak pernah ambil, kedai lorong mana pun tak pernah ambil. Berikutan kejadian tersebut, pihaknya membuat laporan polis. Kenapa tak main pagi-pagi ke 8, 9? Kenapa nak main 4 pagi? Maknanya 4 pagi siapa ada? Dia dengan sepupu saya seorang lagi, 2 orang jaga kedai. Oh, kedai ini kena tindakan apa ni, Mak? Tak rasakah ini satu tindakan yang mana melampau? Main 4 pagi. Saya nak tanya kepada pihak menguasa, pernah tak dia orang buat tindakan ni pada kedai-kedai lain? Peguam Nasi Kandar Line Clear, Mat Yusof Mat Idris berkata pihaknya akan memfailkan saman terhadap MPPP. Sejarah restoran Line Clear bermula kira-kira 65 tahun lalu dan popular kepada pelancong tempatan dan antarabangsa. Kisah pelajar tahun 1 adik Aina Amanda Shazali yang lahir tanpa tangan kanan dan bersekolah di Pendang Kedah menarik perhatian umum setelah disiarkan di laman sosial. Ibunya Habibah Hassan berhasrat menghantar anak tunggalnya itu ke sekolah tahfiz. Dilahirkan tanpa pergelangan tangan dan ke atas di bahagian kanan membuatkan adik Aina Amanda seringkali diejek rakan-rakan serta menerima cemohan atas tanggapan negatif masyarakat. Mama, tadi Mama cakap tangan adik ada di syurga. Syurga tu di mana? Masya Allah, macam manalah Mama nak bercerita. Mama pun tak pernah pergi ke syurga. Tetapi pada waktu tu Kak Ibi terkeluar ayat di mana Kak Ibi kata syurga tu kita kena cari. Hanya kita boleh belajar saja kita pergi syurga. Dia cakap, okey tak apa Mama. Mama ajar adik adik nak pergi syurga. Ketika ini beliau menerima banyak panggilan dan mesej daripada ibu bapa yang mempunyai anak senasib dengannya untuk mengucapkan terima kasih. Ikan Amanda adalah orang yang selalu menyentuh hati Kak Ibi. Di saat Kak Ibi menangis, Kak Ibi menangis bersama dia. Itu saja. Dia tahu Kak Ibi bersedih. Kalau Kak Ibi menangis, dia akan datang jumpa Kak Ibi. Dia menangis. Dia tanya, Mama, kenapa Mama nangis? Adik buat salah ke? Kak Ibi akan cakap, adik tak buat salah. Adik baik. Itulah dia. Dia orang yang faham apa yang ada dalam hati Mama dia. Malah kini, Amanda mempunyai ramai kawan di sekolah. Laman Facebook beliau kini mempunyai lebih 75,000 pengikut walaupun baru dibuka sejak Selasa lepas. Kisah adik Aina Amanda itu mengakhiri Nasional 8 edisi 19 Januari. Ya, dan Best 5-10 menyusul selepas ini bersama Zaira Sri Zakaria. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam satu Malaysia. Teruskan, Zaira.